Selamat sejahtera kepada Encik dan rakan-rakan sekalian. Jadi berikut merupakan reka bentuk laman web kumpulan kami yang bertajuk Kata Seru Tahun 3. Pada muka surat ini, kami telah meletakkan tema keselamatan jalan raya di mana pada muka surat ini, kami telah meletakkan isi kandungan keseluruhan laman web kami. Laman web ini terdiri daripada 7 muka surat. Pada muka surat yang kedua pula, kita boleh melihat kepada keselamatan jalan raya di mana kami telah meletakkan sebuah video animasi keselamatan jalan raya supaya murid-murid boleh menonton. Jadi berikut merupakan video animasi tersebut. Pada muka surat yang ketiga pula, kita boleh melihat kepada kosakata di mana kami telah meletakkan beberapa suara rakaman cikgu di mana murid-murid akan menyebut kosakata seperti yang disebut oleh guru. Berikut merupakan suara rakaman yang kami letakkan. Pada muka surat yang keempat pula, kita boleh melihat kepada maksud kata seru di mana kami telah meletakkan sebuah video berkaitan dengan kata seru iaitu tentang maksud kata seru, jenis kata seru dan sebagainya. Dan di sini pula kami telah meletakkan sebuah raja berkaitan dengan kata seru dan jenis-jenis kata seru supaya murid-murid dapat memahami dengan lebih baik. Pada muka surat yang seterusnya, kami telah meletakkan sebuah aktiviti berkaitan dengan padanan di mana murid-murid akan melihat kata seru dan akan memadankannya dengan maksud kata seru tersebut. Jadi berikut merupakan aktiviti padanan yang telah kami letakkan pada muka surat ini. Dan di bawah pula, kami telah meletakkan sebuah contoh ayat berkaitan dengan kata seru. Pada muka surat yang seterusnya pula, kami telah meletakkan satu lagi aktiviti berkaitan dengan isi tempat kosong di mana murid-murid akan mengisi tempat-tempat kosong dengan kata seru yang sesuai. Dan berikut merupakan aktiviti isi tempat kosong yang telah kami letakkan pada muka surat ini. Pada muka surat yang terakhir pula, kami telah meletakkan lagu berkaitan dengan kata seru di mana kami telah sertakan dengan lirik lagu kata seru tersebut seperti yang ditunjukkan. Dan itu sahaja reka bentuk laman web daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Maitri Tanggaraj dari kelas W3. Saya akan membentangkan aktiviti yang murid akan lakukan dalam laman web yang kami pilih. Mula-mulanya, guru akan memberikan pautan laman web kepada murid tahun 3. Murid akan mengenali maksud kata seru secara umum serta ringkas dalam halaman utama laman web tersebut. Murid akan menonton animasi berkaitan keselamatan jalan raya daripada aplikasi Powtoon. Kemudian, murid akan membaca kosakata yang terdapat dalam animasi mengikut suara rakaman guru sebanyak 3 kali. Seterusnya, murid akan menonton video kata seru yang disediakan dalam laman web untuk mengenali maksud kata seru dengan jelas. Seterusnya, contoh-contoh kata seru diperkenalkan kepada murid melalui peta IT iaitu peta dakap ataupun dalam bahasa Inggeris kita boleh kenali sebagai brace map. Murid akan membuat latihan padanan selepas membaca beberapa contoh padanan kata seru diberikan dalam laman web tersebut. Sebagai latihan pengukuhan, murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan kata seru yang betul dalam bentuk dialog bertemakan papan tanda jalan raya. Akhirnya, murid akan menyanyi lagu kata seru berdasarkan lirik lagu yang disediakan dalam laman web.
Jadi kita akan mengenali model Azure berdasarkan maksud bagi setiap huruf dalam Azure. A iaitu analyze learner ataupun menganalisis murid. S sebagai state objektif ataupun menyatakan objektif pengajaran. S lagi satu, select method iaitu memilih kaedah, media dan bahan sumber pengajaran. U untuk utilize media and materials iaitu menggunakan media dan bahan. R bagi require learner participation iaitu memerlukan penglibatan murid yang aktif. Terakhirnya E iaitu evaluate and revise, menilai hasil pembelajaran dan buat penambahbaikan. Saya akan membentangkan analyze learner bagi laman web yang kami pilih. Jadi, sebelum itu kita kena tahu kenapa pentingnya menganalisis murid. Sebelum memulakan pengajaran, guru haruslah menganalisis dan mengenali setiap murid dalam kelas tersebut. Ini penting kerana penganalisasan ini guru dapat mengenali dan memahami ciri-ciri murid, tahap pengetahuan murid, pengetahuan sedia ada dalam murid, gaya pembelajaran murid kerana setiap murid mempunyai tahap yang berbeza antara satu sama lain. Pengalaman sedia ada murid dapat membantu para guru untuk memilih pengisian sumber pembelajaran yang sesuai. Manakala, pengetahuan tentang gaya pembelajaran dapat membantu para guru untuk merancang pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Contohnya, dalam langkah yang saya bentang dalam aktiviti tersebut, terdapat video animasi pautun berkaitan dengan keselamatan jalan raya kan. Jadi, dalam video itu, aplikasi dia mempunyai unsur grafik dalam bentuk gambar dengan diiringi latar muzik untuk menarik minat dan merangsang murid untuk membelajar topik keselamatan jalan raya serta memberi semangat kepada murid. Melalui kaedah ini, teknologi pautun, murid-murid akan terhibur apabila dapat memilih animasi kartun yang bergerak-gerak serta menarik. Jadi, kita akan tengok analyze learner bagi laman web yang kami pilih. Subjek dan tema dia, subjek bahasa Melayu, tema dia keselamatan di jalan raya. Kelas tahun 3, tahap murid iaitu tahap sederhana, bilangan murid terdiri daripada 30 orang iaitu 17 orang perempuan dan 13 orang lelaki. Pengetahuan sedia ada pula, murid-murid sudah mengetahui dan mengenali kata seru seperti syabas dan dalam kehidupan harian mereka. Gaya pembelajaran pula, gaya fikiran murid berada di tahap sederhana. Saya akan membentangkan huruf S yang pertama dalam model Azure iaitu state objektif ataupun menyatakan objektif pengajaran. Dalam laman web yang kami pilih ini, dia ada objektif pengajaran. Pada akhir pembelajaran, murid dapat memadankan sekurang-kurangnya 3 kata seru dengan betul. Kedua, murid dapat sekurang-kurangnya dapat mengisi 3 tempat kosong dengan betul. Dan yang terakhir, murid dapat menjawab soalan kuis sekurang-kurangnya 4 soalan dengan betul. Jadi, sebelah kiri kiri slide yang ni, saya sertakan screenshot bagi latihan yang untuk mencapai objektif yang saya nyatakan tadi. Huruf S ini bermaksud select method, media and material. Saya mengutamakan kaedah pembelajaran secara akses kendiri. Saya juga memilih media iaitu Google Site untuk membina laman web tersebut. Pada masa yang sama, saya juga mereka bentuk Google Site ini dengan memasukkan visual, audio, teks, animasi, video yang bertajuk keselamatan jalan raya. U pula ialah utilize media and material. Saya memilih bahan berdasarkan minat murid, iaitu mereka berminat tentang ilmu keselamatan jalan raya, apa yang kita perlu buat semasa berada di jalan raya. Kedua ialah sediakan bahan. Bahan yang saya sediakan ialah animasi keselamatan jalan raya, lidi lagu kata seru, video pengajaran kata seru,
gambar visual, 10 keping, latihan padanan dan juga isi tempat kosong. Ketiga ialah sediakan persekitaran. Murid-murid dikehendaki untuk menyediakan komputer riba atau telefon bimbit untuk mengakses laman web ini. Mereka juga perlu mempunyai talian yang stabil. Apa yang paling penting ialah mereka mempunyai akaun Mio ini supaya mereka dapat masuk ke dalam laman web ini. Keempat ialah saya sediakan pelajar. Murid-murid yang terlibat ialah murid-murid tahun 3 seramai 30 orang dari sekolah SJKC Aitawa. Yang terakhir ialah sediakan pengalaman pembelajaran. Murid-murid sebenarnya mempunyai pengalaman menggunakan jalan raya ini. Contohnya mereka pernah berjalan kaki, berbasikal, menaiki bas untuk ke sekolah. Jadi isi pelajaran ialah berkaitan dengan kata seru. Mereka pernah menggunakan kata seru semasa perbualan. Selamat sejahtera kepada Encik dan rakan-rakan sekalian. Saya Tiga Sri, anak perempuan Tamaratan. Jadi, saya akan meneruskan pembentangan kumpulan kami dengan prinsip ASHA yang kelima, iaitu Require Learner Participation, yang bermaksud memerlukan penglibatan murid. Okey, prinsip ini sebenarnya boleh digunakan oleh guru-guru untuk mengetahui tahap penguasaan murid-murid setelah mereka menjalani proses pengajaran dan pembelajaran lah. Contohnya apabila saya kaitkan dengan laman web yang telah kami hasilkan. Okey, setelah kami mengaplikasikan prinsip yang kelima ini, kami boleh mendapat tahu sebanyak mana murid-murid telah menguasai tajuk yang telah kami sediakan dalam laman web tersebut. Contohnya lah, kami telah menyediakan 3 bentuk aktiviti yang memerlukan penglibatan murid, seperti pertama sekali latihan padanan, yang kedua latihan isi tempat kosong, dan yang ketiga video kata seru. Okey, apabila kita tengok satu-satu, latihan padanan sebenarnya ia menguji kemahiran berfikir murid-murid untuk menjawab soalan-soalan padanan itu dengan betul dan dengan jawapan yang tepat. Malah apabila kita yang mewujudkan laman web tersebut, jadi kita boleh mengetahui tahap keaktifan murid apabila mereka menjawab soalan-soalan tersebut lah. Lepas tu, kita juga boleh mendapat tahu sebanyak mana kerjasama yang diberikan oleh murid-murid apabila mereka cuba menyelesaikan aktiviti latihan padanan ini. Okay, apabila kita pergi kepada latihan yang kedua, iaitu latihan isi tempat kosong, murid sebenarnya aktiviti ini akan menguji minda murid untuk menjawab latihan tersebutlah dengan mengisi tempat kosong itu dengan perkataan-perkataan yang betul dan tepat. Okey, pada masa yang sama, ia juga akan memberikan murid untuk mengingat kembali apa yang dia pelajari dalam laman web yang telah dia pelajari. Laman web yang telah dia telah menerokai. Dan pada video kata seru pula, ia memerlukan penglibatan murid, di mana murid akan menonton video tersebut dan murid akan memperolehi ilmu pengetahuan tentang kata seru. Jadi pada masa yang sama, murid-murid tu akan cuba untuk mencatat nota, dan ini semua melibatkan kata kerja, di mana murid-murid ini sebenarnya kita boleh melihatlah penglibatan murid-murid apabila kita meletakkan latihan-latihan seperti yang kami telah sediakan, latihan padanan, latihan isi tempat kosong, video kata seru, dan berikutnya lah. Jadi ini merupakan contoh bagi prinsip ASHA yang kelima, iaitu yang memerlukan penglibatan murid. Seterusnya, saya menyambung pembentangan ini dengan prinsip ASHA yang terakhir, iaitu evaluate, yang bermaksud menilai dan menyemak semula bahan.
Okey, mengikut prinsip ini, penilaian boleh dilakukan dengan dua jenis, iaitu penilaian pembelajaran dan juga penilaian pengajaran. Okey, kalau kita tengok pertama sekali, penilaian pembelajaran boleh dilakukan sebelum atau semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya apabila saya kaitkan dengan laman web yang telah kami hasilkan, iaitu berkaitan dengan tajuk kata seru, kami juga telah mencipta sebuah ujian pra di mana murid-murid dikehendaki untuk menjawab 10 soalan berkaitan dengan kata seru. Jadi, apabila kami melaksanakan ujian pra ini, guru-guru boleh mengetahui tahap penguasaan murid-murid sebelum mereka menerokai laman web yang telah kami hasilkan. Jadi, pada masa yang sama, apabila murid-murid menjawab soalan-soalan yang terdapat dalam ujian pra ini, ia juga akan menguji minda murid untuk mengaplikasikan apa yang telah mereka pelajari pada sebelum ini. Dan setelah murid-murid menjawab ujian pra ini, automatik guru boleh menyemak jawapan-jawapan yang telah diberikan oleh murid-murid. Jadi, guru pula dapat menyediakan bahan mengikut tahap penguasaan murid. Okey. Apabila kita tengok kepada penilaian yang kedua, iaitu penilaian pengajaran, penilaian pengajaran pula dilakukan setelah proses pengajaran dan pembelajaran berakhir. Contohnya, bila saya kaitkan dengan laman web pula, setelah murid untuk melaksanakan penilaian pengajaran pula, kami telah menyediakan ujian pasca di mana murid-murid dikehendaki untuk menjawab 10 soalan juga berkaitan dengan kata seru. Jadi, setelah murid-murid menjawab kesemua 10 soalan daripada ujian pasca, kami sebagai guru-guru pelatih boleh mengetahui tahap keberkesanan laman web yang telah kami hasilkan. Selain itu, guru juga dapat membuat penilaian terhadap respon yang diberikan oleh murid-murid. Selepas itu, lepas murid-murid menjawab soalan yang diberikan, guru-guru dapat menyemak jawapan yang diberikan oleh murid-murid. Maka, guru-guru dapat membuat penambahbaikan atau tindakan pembetulan terhadap apa yang perlu mereka baiki dan sebagainya, supaya pada masa akan datang mereka boleh menghasilkan atau membina sesebuah laman web yang lagi berkesan dan memberi kebaikan kepada murid-murid. Jadi, berakhirlah sudah pembentangan kumpulan kami pada kali ini. Itu sahaja daripada kumpulan kami.